Kita akan melanjutkan pembahasan dari Yohanes pasal yang ke-11. 我们要继续查考约翰福音第11章。 Mari kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. 我们来一起读第1节到第16节。 Saya membaca bagian narasi, saudara membaca bagian kalimat langsung. 我会读他的故事，然后我们来读他的对话。 Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria, dia perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. 主 Tuhan, 啊，你所 dia 爱 yang 的 Engkau 人 kasih 病了， sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, 这病不 penyakit 至于 itu 死， tidak akan 乃是 membawa 为 kematian, 神的 tetapi 荣 akan 耀， menyatakan 叫 kemuliaan. 神的儿子 Sebab 因 oleh 此 penyakit 得 itu, 荣耀。 anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, 我们 mari 再 kita 往 kembali 犹 lagi ke 太去 Yudea. 吧。 Murid-murid itu berkata kepadanya, 拉 Rabi, 比，犹太人 baru-baru 进 ini 来要拿 orang-orang 石头 Yahudi 打 mencoba 你，你 melempari 还 engkau, 往哪 masih 里去 maukah 吗？ engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, 白日不 bukankah 是 ada 有 12 12 jam 小 dalam 时 satu 吗？ hari? 人 Siapa 在 yang 白 berjalan 日 pada 走 siang 路就 hari, 不致 kakinya 跌倒， tidak 因 terantuk 为 karena 看 ia 见 melihat 这世 terang 上的 dunia 光。 ini. 若在 Tapi 黑夜 jikalau 走路 seorang 就会 berjalan 跌 pada 倒， malam hari, 因为他 kakinya 没有 terantuk 光 karena。terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, 我们的 Lazarus, 朋友 saudara 拉 kita 萨路 telah 睡了， tertidur, tapi 我 aku 去叫 pergi 醒 ke 他。 sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, 主 Tuhan, 啊，他 jikalau 若 ia 睡了 tertidur, 就 ia 必 akan 好 sembuh. 了。 Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, 耶拉 Lazarus 撒路 sudah 死了， mati. 我没有在 Tetapi 那里 syukurlah 就 aku tidak 欢 hadir 喜， pada waktu itu. 这是 Sebab 为你们 demikian 的 lebih 缘 baik 故， bagimu, 好叫 supaya 你们 kamu 相 dapat 信。 belajar 如 percaya. 今我们可以 Marilah 往 kita 他 pergi 哪里 sekarang 去吧？ kepada. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah 我 kita 们也 pergi 去和 juga 他 untuk 同 mati 死吧。 bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. 这 Mari 是 kita 我们今天的经文。 Tuhan berkatilah perenungan kami. 天父，愿你祝福我们今天的默想， Bagi Engkau hadir bersama dengan kami 愿你与我们在一起， dan menjelaskan firman Tuhan. 来去解释你自己的话。 Kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami masing-masing. 愿我们每个人都知道你在我们生命当中的旨意， Dan kami sebagai sekelompok, sebagai komunitas orang yang percaya kepada Tuhan. 使我们身为一个信徒们，可以在不断的在你里成长。 Tuhan bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. 愿你可以自由在我们当中动工， Kau berkenan untuk memakai hamba-Mu dan juga untuk Pak Ruben yang menerjemahkan. 愿你悦纳你的仆人比利牧师与路本来去翻译， Dan berkati setiap kami yang mendengar. 愿你祝福我们每位聆听 Tuhan 的。 mengingat juga untuk bagian sekolah minggu kiranya Tuhan berikan kuasa kepada guru-guru yang mengajar. 我们也记得我们的主日学，愿你也可以把很 Berkati, 好的精神交给这些主日学老师去教导。 berkati anak-anak dari kecil mereka boleh mengerti hati yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mengerti cinta kasih Tuhan. 祝福这些孩子们，他们有敬畏上帝的心，他们也可以去爱耶稣。 Dan juga kami semua yang adalah anak-anak-Mu. 我们身为你的儿女们也是如此。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, Yohanes ini kan terkenal dengan penyataan pewahyuan Yesus, tim 7 kali 7 great I am. 我们都是一直知道这个约翰常有说到耶稣7次的我是。 Yang terakhir yang kita sudah bahas yaitu tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. 最后我们已经探讨过，耶稣说我是世界的光。 Di bagian ini dia menyatakan dirinya sebagai the resurrection and the life. 在那个部分，他说他是生命，他是复活。 Semua penyataan diri Yesus 7 great I am itu menjawab pergumulan hidup manusia yang paling dasar. 耶稣的7次显明是表示人的最基本的一些挣扎。 Saudara dan saya, kita hidup perlu roti, kita perlu nasi, kita perlu makanan. Yesus mengatakan I am the bread of life. 我们活着，我们需要食物，我们需要饼。耶稣说我是灵粮。 Kita hidup juga nggak bisa tanpa terang, jangankan kita, tumbuhan dan binatang juga nggak bisa. 我们跟动物、植物也是一样，我们不能没有光。 Yesus mengatakan akulah terang dunia.
耶稣说：“我是世界的光。” Dan apalagi juga needless to say kita nggak bisa hidup tanpa hidup. 我们也知道，我们是不能没有生命的。 Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. 耶稣说：“我是复活，我是生命。” Dalam kehidupan manusia sudah secanggih apapun dengan teknologi semaju apapun tetap manusia nggak bisa mengalahkan kematian. 我们人科技有多发达，我们也不能打败死亡。 Saya barusan nonton film ini Bohemian Rhapsody, menarik ya. 我刚刚看了一部戏，就是《Bohemian Rhapsody》， Ya, itu ada Freddie Mercury, ya legend, memang legend. 那个有一个传奇人物叫 Freddie Mercury， Kehidupan yang sangat sukses secara ukuran dunia, 他从世界的角度是很成功的一个人， punya banyak sekali fans. 他有很多这些影迷， Kalau konser bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu orang nonton. 他一次音乐会、演唱会有几千几万个人来去听。 Kalau kita konser di ASJ kayaknya seret sekali penontonnya. 我们在我们的教会的音乐厅举行音乐，好像很困难吸引人。 Ini orang nggak usah di encourage itu datang, orang beli sendiri tiketnya. 这个我们不需要推动任何人，每个人都去买票去听。 Tapi seperti saudara ketahui dia mati relatif muda ya, 40 something, nggak sampai 50 umurnya. 是我们知道他不到50岁就这样过世， Ya, di dalam kesuksesan karirnya dan sebagainya, tapi dia mati karena dia terjangkit penyakit AIDS. 他事业成功的时候，他得到艾滋病就过 Ya, 世。 dia menulis lagu-lagu yang menggerakkan banyak orang, salah satunya seperti We Are the Champions. 他写了很多很感人的歌，包括其中一支是《We Are the Champions》。 Ya, No Time for Losers dan sebagainya. 就是没有对那些被打败的时候没有预备时间， Keep fighting until the end. 我们要不断的拼命到最后。 Tapi kita lihat kehidupannya sendiri, akhirnya dia kalah dengan penyakit AIDS itu. 可是我们看他生命自己，他最后被艾滋病打败。 Ya, sepertinya dia nggak seharusnya mati semuda itu. 他应当不该那么年轻就过世了。 Atau saudara baca ceritanya apa itu Qin Shi Huang, 如果我们读这个秦始皇帝也是一 ya, 样， yang kepingin hidup kekal gitu. 他想要得到永生， Lalu dia suruh dokter kerajaan cari rahasia hidup kekal itu apa. 他就叫那些皇宫的一些医生就要去找这个长生不老药。 Dokter itu menemukan zat namanya mercury, tadi barusan ngomong Freddie Mercury, ini mercury lagi. 他们这些医生就找到一个矿物质叫 mercury， Ya, lalu terus mercury logam berat itu diminum, ya rusaklah sudah badannya ya, minum mercury. 就是喝那个汞，然后他喝了就好像被毒了。 Akhirnya bukan saja tidak mendapat hidup kekal, malah hidupnya tambah pendek gara-gara kemasukan logam berat. 所以他不是因为这个吃了长生不老药有永生，他却那么短命。 Pergumulan orang-orang yang berusaha untuk mengalahkan kematian, 我们看这些人不断的挣扎，要去打败死亡， tapi akhirnya terpaksa sekam, terpaksa takluk kepada kuasa kematian. 可是他们最后不得不降服在死亡的权下。 Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. 耶稣说：“复活在我，生命在我。” Di dalam janji ini ya, dia mengundang kita untuk berani menghadapi kematian. 在这个承诺之下，他带领我们有能力、有勇气去面对死亡。 Ya, ini adalah inti daripada perikop yang kita baca, tapi kita mau masuk ayat per ayat di sini ya. 这就是我们所要读的这个中心。现在我们要一节一节的去查。 Nah, soal disebut Lazarus ini kita teringat dari cerita Lazarus yang ada di dalam Injil Lukas ya. 当这里提到拉撒路的时候，我们记得在路加福音的拉撒路， Meskipun di dalam Injil Lukas Lazarusnya likely sih bukan Lazarus yang ini Lazarus yang berbeda ya. 可是路加的拉撒路有可能不是这个约翰的同样的一个拉撒路。 Sepertinya di dalam nama ini ya, motif nama ini ada kemiripan, yaitu berurusan dengan kehidupan setelah kematian gitu ya. Lazarus dan kehidupan setelah kematian. 所以他们两个之间名字是一样，他们故事题目好像是也是一样的，是关于我们死后。 Lazarus di sini 事情。 tinggalnya di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 他在这里，拉撒勒是住在伯达尼，是玛利亚跟马达的村庄来的。 Ayat 2 mengatakan reputasi Maria di sini yaitu perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur menyekaya dengan rambutnya. 在这里，他提到玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。 Ini bagian belum ditulis sudah di dalam Injil Yohanes, tapi sudah diantisipasi ya. Jadi kita percaya bahwa pembaca Injil Yohanes ini mengerti siapa itu Maria.
所以其实这个故事在约翰福音的故事，在福音里面还没记载。可是从这里我们可以开始了解，其实读者他认识玛利亚到底是谁。 Saudara membaca di dalam Injil ada gambaran Yesus yang diurapi dengan minyak kepalanya ya, tapi di sini dikatakan itu ya kakinya gitu. Itu ya dua hal yang lain ya, dalam hal ini. 我们知道在福音书有记载，耶稣有曾经有人去恩膏他的，去膏他的头，可是在这里是擦他的脚，所以是两个不一样的事。 Ya ini dua perempuan yang berbeda ya, saudara nggak perlu saudara lihat kontradiksi. Jadi sebetulnya kaki atau kepala gitu misalnya. Ini dua cerita yang berbeda. 所以在这里是两个不一样的故事，两个不一样的女人，所以不需要我们做个冲突，是膏他的头还是膏他的脚。 Pengurapan dari kepala itu seperti pengurapan seorang raja ya dalam hal ini. 当圣经说恩膏他的头是好像是王的膏、王的恩膏一样， Tapi di sini dikatakan meminyaki kaki Tuhan. 可是他在这里提到擦他的脚。 Saya percaya masing-masing bagian Alkitab ini ada keindahan tersendiri ya. 我相信圣经它的每一个部分有它自己的美。 Saya baru bahas di PA Jumat di GRI Kemayoran. 我刚刚在我们的母会在星期的查经讲过， Exodus 24 di situ Musa yang naik ke gunung Tuhan di situ ya. Ya, cuma 出埃及记第24章，摩西上到上帝的山去， bersama dengan Harun Nadab Abihu bersama dengan elders of Israel, mereka hanya bisa melihat jejak kaki Tuhan. 他跟这些以色列的长老拿达亚比户上山去，他们只是可以看到上帝的踪迹。 Orang yang sudah begitu dekat dengan Tuhan cuma melihat jejak kaki Tuhan saja. 他们那么亲近上帝，他们只是能看到上帝的脚踪。 Ini menyatakan berapa kita, saudara dan saya juga masih jauh di dalam pengenalan kita akan gambaran big picture tentang Tuhan itu ya. 这也表示写明我们对上帝这个庞大的画面的认识还是那么的缺乏。 Karena itu saudara kita jangan sok tahu seolah-olah kita sudah mengenal Tuhan sepenuhnya dan sebagainya. Itu bentuk kesombongan yang membuat kita nggak bisa bertumbuh lagi. 所以我们不可以骄傲，我们说我们已经完全的了解上帝。 Demikian juga bagian ini suatu ada muncul lagi kaki ya, motif kaki Tuhan ini. Saya percaya ada kaitan juga dengan kerendahan hati. 我相信在这里，当圣经记载这个擦他脚是有表示一种谦卑。 Minyak ini hanya bisa meminyaki kaki Tuhan. 这个香膏只能单单去擦主的脚。 Dan bukan hanya itu, ditambah lagi dengan motif rambut di sini ya, diseka dengan rambut. Rambut itu bagian paling atas di dalam diri wanita ya, dan itu bagian yang sangat mulia rambutnya perempuan itu. 甚至在这里用头去擦他的脚。我们知道，对于女人来说，她的头发是她的冠冕，是很重要的。 Bagian atas daripada Maria cuma bisa menyentuh kaki Tuhan, bagian yang paling bawah. 玛利亚的最高处只能碰到主的最底处。 Mengingatkan kita juga pada cerita Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dan belajar di sana. 我们也在这里会记得玛利亚坐在主的脚前去听他的话。 Meskipun di dalam bagian ini kita nggak melihat kontras gambaran Maria dan Marta seperti di dalam cerita yang tadi saya sebut ya. 可是当然在这里我们不是要去看玛利亚，也没有显示玛利亚跟马达的对比。 Di sini dikatakan bahwa baik Maria maupun Marta itu menempatkan di dalam posisi yang benar, yaitu di bawah kaki Tuhan itu. 他们在这里两个都是在正确的位置，就是在主的脚前。 Karena itu waktu mereka atau kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, mereka mengatakan dengan humbly, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. 这就是为什么这姐妹俩当他们打发人去接耶稣，他们很谦卑的跟耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。” Saudara nggak mendapati di sini satu nuansa pemaksaan atau ngotot, ngoyo dan sebagainya begitu ya, seperti kayak apalagi mempersalahkan Tuhan, tidak. 我们在这里没有看到这种强迫想要去责怪耶稣的画面，没有语气，完全没有。 Saya baca tafsiran dari Matthew Henry, dia bilang seperti ini. The message they sent was very short, not petitioning, much less prescribing or pressing, but barely relating the case with a tender insinuation of a powerful plea. Lord, behold,
He whom thou lovest is sick. Boleh lihat di sini. 他们在这里姐妹俩，他们不是来去强迫，不是要去逼耶稣，好说或者去责怪耶稣，可是他们就是以温柔的方式来去承认耶稣的主权，很温柔的跟他问主啊，你所爱的人现在病了。 Sudah pernah membaca cerita yang perjamuan pernikahan di Kana waktu anggurnya habis ya. 我们曾经读过这个迦拿的宴席，酒喝完了的时候， Itu Maria ibu Yesus, mereka kehabisan anggur gitu ya. Mereka kehabisan anggur bilang kepada Yesus. 他们当时酒喝完了，然后现在玛利亚她的耶稣的母亲到耶稣来， Ya, lalu terus kemudian Yesus mengatakan kalimat seperti menegur Maria gitu. Hai perempuan, ya, hai perempuan, mau apakah engkau daripadaku? 耶稣在那边好像有一点看起来是责备玛利亚，他说：“妇女啊，我与你有什么相干？ Mau apakah engkau daripadaku? Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia ibu, ya. Bahasa Indonesia takut sekali ya, kurang ajar sama orang tua. Tapi dalam bahasa aslinya, hai perempuan, mau apakah engkau daripadaku? 这个中文跟印尼文也是说母亲，其实它的原文是夫人，夫人，你与我有什么相干？ Maria seperti kayak prescribing gitu ya, seperti kayak mau ngatur Yesus ya. 在这里，玛利亚好像去控制、去强迫耶稣。 Tapi saudara nggak mendapatkan nuansa itu di dalam Maria ini, dalam Marta ya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit ya. Ini satu pernyataan kerendahan hati. 可是在这里，两姐妹所说的话呢，我们找不到这样的语气。她们很温柔地说：“主啊，你所爱的人病了。” Dan perhatikan sudah di sini seperti ditulis oleh Matthew Henry, dia menyoroti bagian ini, 像马太亨利他在这里所强调的， yaitu Tuhan dia yang engkau kasihi, bukan Tuhan dia yang kami kasihi, bukan. 所以马太亨利强调这两姐妹说：“主啊，你所爱的人。”他们没有说：“主啊，我们所爱的人。” Kita seringkali di dalam pergumulan kita berdoa kepada Tuhan itu lumayan self-centered ya. 我们常常挣扎的时候，我们的祷告是具有自我中心的这样的 Ini 方向， urusannya cuma tentang kita dan keluarga kita. 就是单单在乎我们跟我们的家人， Nggak ada keluarganya orang lain, pokoknya urusannya saya dan keluarga saya sudah. 没有其他家人的问题，就我跟我家人的问题。 Ini adalah anggota keluarga yang saya kasih, karena saya kasih maka semua orang harus mengasihi yang saya kasih. Tuhan pun harus mengasihi dia. Kenapa? Karena ini adalah anggota keluarga saya yang saya kasih. 因为这是我的家人，每个人要去疼他，连上帝也要去爱他，因为这是我的家人。 Seluruh pekerjaan Tuhan, seluruh kerajaan Allah disedot, suruh ngurus orang yang kita kasihi begitu ya. Seperti kayak fondasinya ada tentang cinta kasih kita kepada anggota keluarga kita. 所有的国度，所有的这个上帝工作，好像现在被吸收了。我们只是单单去注重这个我们的家人，好像基础就是他。 Itu Henry mengatakan, dua perempuan ini nggak mengatakan Tuhan dia yang kami kasih, yang kami cintai sakit. Dia nggak ngomong kalimat itu. 马太亨利在这里跟我们说，这两姐妹没有说主啊，我们所爱的，他们没有这样说。 Mereka bukan berusaha untuk menyeret Tuhan ya, karena ini adalah yang Lazarus yang kami kasih, jadi engkau harus mengasihi. Kenapa? Karena kami mengasihi, maka kamu harus mengasihi juga. Memperlakukan Tuhan kayak begini. 他们不是 Bukan 是指 orang 要 Kristen. 把耶稣、上帝拉下来，因为这是我所爱的，你也要去爱他。这不是他们的态度。 Matthew Henry mengatakan, our greatest encouragement in prayer are fed from God Himself and from His grace. 马太亨利说，我们祷告中最大的鼓励和安慰是来自于上帝他自己本身的恩典。 Kita mendoakan seseorang termasuk anggota keluarga, even yang kita kasih, bukan karena kita mengasihi dia, tapi karena Tuhan mengasihi dia. 我们为我们所爱的人祷告，甚至是我们家人祷告，不是因为我们去爱我们家人，可是是上帝爱我们的家人。 Kita berdoa didasarkan karena cinta kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan anugerahnya kita. 我们祷告的基础不是来自于我们，乃是来自于上帝自己的爱与恩典。 Kemudian Matthew Henry juga meneruskan, they do not say, Lord, behold he who loveth thee, but he whom thou lovest. 马太亨利也说，这两姐妹没有说他是爱你的，现在病了，没有，两姐妹说你所爱的他现在病了。 Apa bedanya saya waktu mengatakan di sini Tuhan
dia yang engkau kasih atau Tuhan dia yang mengasihi engkau sakit. Apa bedanya? 在这里，主啊，你所爱的人跟主啊，他是爱你的人，这两个分别在哪里？ Sangat mungkin saya bukan cuma Lazarus tapi keluarga ini memang mengasihi Tuhan. Apakah salah mengatakan Tuhan dia yang mengasihi engkau sakit? Apa salahnya saya ngomong kalimat itu? 他有可能不单单是他，他全家也是爱耶稣。当他说爱你的拉撒路现在病了，这句话到底有什么错呢？ Tapi kalau seandainya kedua perempuan itu mengatakan dia yang mengasihi engkau, ini jadi maksudnya apa? Mau hitung-hitungan jasa gitu. 如果两姐妹她们是这样说的话，她其实到底是有什么目的？是要去算功劳吗？ Jadi Tuhan dia yang mengasihi engkau yang sudah menyerahkan diri masuk sekolah teologi gitu ya. Lalu terus yang sudah hidupnya berkorban, yang suka menerjemahkan ya, yang datang nggak pernah telat, dia sedang maaf ya, sedang sakit. Tolong dong Tuhan. Maksudnya Tuhan berutang gitu sama si Pak Ruben ini. 是不是我们跟其他人说，你看上帝他喜欢服侍你，他已经奉献，他已经不断的翻译，现在他从来没有迟到，现在是上帝欠他的吗？ Tuhan dia yang sudah banyak persembahan untuk gereja. 上帝啊，他已经常常奉献的人， Tuhan dia yang sudah banyak pelayanan di rumahmu ya, yang mengasihi engkau sedang sakit. Maksudnya apa saya? Maksudnya Tuhan berkewajiban untuk harus menolong dia karena dia sudah terlalu banyak kontribusinya untuk kerajaan Allah begitu. 上帝他常常在你的店里面不断的服侍，到底是什么意思？上帝现在因为他服侍欠他吗？ Saya mengutip sekali lagi Matthew Henry. 我再次要引用马太亨利所说的 For 话， herein is love, not that we love God, but that He loved us. 不是因为我们爱这个人，是因为他爱我们。 Our love to Him is not worth speaking of, but His to us can never be enough spoken of. 可是我们对他的爱是不值得被提的，可是他对我们的爱是我们要常常去提出来。 Sebenarnya kita nggak usah banyak bicara berapa cinta kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Itu nggak worth speaking, nggak layak untuk dibicarakan. 弟兄姐妹，我们不需要常常说我们有多牺牲，我们有多勤劳服侍，那是不值得我们去提的。 Saudara jangan banyak bicara tentang berapa jasa saudara terhadap orang lain, terhadap pekerjaan Tuhan, dan sebagainya. Itu nggak menarik membicarakan hal-hal seperti 你 ini. 们不要常跟人家说你对其他人的功劳的帮助有多少，那些都是没有兴趣的。 Kalau mau bicara, bicarakan cinta kasih Tuhan. Dan kita nggak akan pernah bisa selesai membicarakan cinta kasih Tuhan. 如果你要去讲，就讲上帝的爱，我们会无穷无尽，可以不断的去讲上帝的爱。 Kalau mau ambil sedikit ilustrasi, ya, misalnya saudara sedang diundang pesta-pesta yang luar biasa mewah, mungkin biayanya miliaran. 如果要用一个例子的话，有可能有人邀请我们参加一个宴席，用了几 M 的钱去举办这个宴席。 Saudara datang di situ, gitu. Terus kemudian saudara bilang sama teman yang juga diundang pesta, 然后你来到那个宴席，你跟也一起参加宴席的朋友跟他 saudara 说， bilang, ini pesta mewah sekali. Oh iya, mewah sekali. 这个是很荣华的一个宴席， Jangan lupa loh, saya juga ikut urunan. 你不要忘了，我有参与这个费用， 100 rupiah. 我有这个奉献100 rupiah。 Nggak usah ngomong, saya 100 ribu, ini kok miliaran biayanya. Lu cuma bagian 100 rupiah, lu cerita-cerita lagi. Apa nggak malu kayak gitu? 这个宴席要用几 M 的钱，你只是奉献100 rupiah，那何等的渺小，不配被 Apa, 提起的。 apa artinya 100 rupiah ini dibanding miliar-miliar? Apa artinya? Sudah nggak ada artinya, sudah nggak usah ngomong lah. 这个100 rupiah 跟几 M 的钱是完全不能搭配的。 Orang yang banyak membicarakan jasanya untuk pekerjaan Tuhan, 那些常常服侍把自己当成有功劳的人， nggak tahu diri dan nggak mengenal kedalaman kasih Allah sebetulnya. Kok nggak sungkan bicara hal seperti itu? 他们好像不觉得羞耻，他们不觉得尴尬。 Itu berarti pengenalan dia tentang karya Allah terlalu dangkal. Makanya dia berani bicara tentang kontribusinya. Karena dia pikir kontribusinya nggak terlalu beda jauh dengan pekerjaan Allah. Kira-kira mirip-mirip lah gitu. 这表示他对上帝国度的工作的概念是何等的渺小，因为他觉得他的功劳跟上帝的工作是很配合的，是 Makanya itu 大概是一样的。 kedua perempuan ini nggak mengatakan Tuhan, dia yang mengasihi engkau. Gitu. Bukan yang mengasihi engkau, tapi engkau kasihi. 这就是为什么她们两姐妹没有说主啊，那个爱你的，没有，她说你所爱的。 Perhatikan perkataan yang teosentris ini ya, dia yang engkau kasihi. 这个是具有以主为中心的一句话，就是你所爱的。 Ketika Yesus mendengar kabar itu, ya berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 耶稣在这里听见就说：“这并不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。” Penyakit itu akhirnya bukan kematian, saya. Kematian itu not the end of
penyakit, sickness, disease kita, bukan. 我们的死不是我们病的结局， Tapi akhirnya tujuannya itu adalah kemuliaan Allah sebagaimana sangat ditekankan di dalam teologi reform. 可是像我们归正福音、归正神学所强调的，那最后的结局是上帝的荣耀。 Karena itu saudara, kita sering mengatakan bahwa whether kita sakit atau kita sembuh, sehat atau sakit itu nggak terlalu penting sebetulnya. 所以这样，为什么我们常说我们生死、健康、疾病都是不重要？ Yang penting itu entah kita sehat, entah kita sakit, bagaimana kita mempermuliakan Allah. 可是我们在患疾病、生死的时候、健康的时候，我们可以不断地去荣耀上帝。 Kalau bahkan akhirnya penyakit itu membawa kematian, yaitu bagaimana kematian itu juga mempermuliakan Allah. 甚至那个病导致我们死的话，我们也要把我们的死来去荣耀上帝。 Dan bahwa pada akhirnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Itu juga penyataan kemuliaan Allah. 因为上帝最后也会把这个死人复活，给他们荣耀的身体，这也是为了他的荣耀。 Saya percaya saudara, kalau kita menjadikan kemuliaan Allah menjadi fokus di dalam kehidupan kita, ya kita mengerti apa itu arti hidup yang sesungguhnya. 我相信，当我们真正把上帝的荣耀当成我们生命的中心的时候，我们可以了解什么是生命。 Nah, di dalam kasus Lazarus ini pasti terlebih lagi karena penyakit itu tidak memang akhirnya membawa kematian, tapi akhirnya Lazarus dibangkitkan. 更何况是拉撒路，我们知道他最后病死了，可是他也死里复活。 Saudara nggak boleh berpikir, iya Lazarus sakit, mati, langsung dibangkitkan. Anggota keluarga saya sakit, mati, mana nggak ada yang bangkit-bangkitan kayak gitu. Kita pergi ke kuburan akhirnya malah. 我们不可以说，哇，你看拉撒路他病死了就可以马上复活，我们的家人病死了，我们也要他马上复活，没有这样子。 Saudara jangan lupa di sini waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu sebetulnya mengantisipasi cerita kebangkitan yang akan terjadi kelak gitu sebagai pengharapan eskatologis dari orang-orang percaya. 我们别忘了，当耶稣使拉撒路复活，这是预表着信徒们最终会在主里复活。 Yesus mengatakan I am the resurrection, I am the life, I am bukan I will be, tapi I am di sini dan sekarang juga sudah bisa dinyatakan kalau mau. 耶稣说：“复活在我，生命也在我。他现在就是他那个复活。如果他要在这个时候为使你复活，他也可以的。 Karena itu saudara, kita bersama dengan ayat ini kita juga bisa mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita entah kita ada penyakit, kesehatan, atau penyakit yang bahkan akan membawa kematian, tapi tetap itu bukan ujungnya, itu bukan adalah tujuan terakhirnya. 凭着这段经文，我们也可以同样的说，我们患疾病，甚至当我们死的时候，那不是结局。可是这死不是我们的病的结局。 Entah kita hidup, entah kita mati, kehidupan kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Sudah diundang untuk menghidupi cerita ini. 可是上帝邀请我们去活出这个故事，我们或生或死，我们要去荣耀上帝。 Ini mirip seperti yang di dalam perikop sebelumnya, waktu murid-murid Yesus tanya, nah orang buta ini dosanya siapa? Dosanya dia atau dosa orang tuanya? 这个很像，就是之前我们已经探讨过的，有门徒说，这个人从生就瞎了，是他的错还是他父母的错？ Yesus mengatakan ini bukan masalah dosa dia atau dosa orang tuanya, nggak tertarik lah ngomong ini ya, tapi supaya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan. 耶稣对这个没有兴趣，不是他的错，也不是父母犯了罪，可是从他身上要显明上帝的作为来。 Jadi di dalam keadaan apapun saudara dan saya sekarang, pertanyaannya itu bukan bagaimana saya keluar daripada kondisi ini, bukan. 我们在无论是在怎么状况之内呢，我们的问题不是我们如何逃出我们的问题， Tapi apakah di dalam keadaan kondisi sekarang yang saudara dan saya alami, itu kemuliaan Tuhan dinyatakan atau tidak? Itu pertanyaan Kristen ada di sana. 可是基督徒的问题就是，是否在我们所面对的问题，耶稣有没有不断的被荣耀？ Nggak ada gunanya, saudara. Kita sakit, lalu kita bergumul, kita kepingin jadi sembuh. Setelah sembuh, akhirnya juga nggak mempermuliakan Allah juga. Lalu untuk apa kesehatan itu? 我们生病，我们挣扎，我们康复，然后我们没有荣耀上帝，我们的康复有什么用？ Saudara di dalam kesulitan ekonomi, saudara kepingin keluar daripada kesulitan ekonomi. Setelah saudara terlepas daripada kesulitan ekonomi, ekonomi lebih stabil. Tapi ternyata juga nggak memberi kemuliaan kepada Allah. Lalu untuk apa keadaan stabil itu? 然后我们有经济的困难，我们度过这个困难的时期，我们的经济稳定的时候，我们没有去荣耀上帝，我们稳定有什么用？ Sekali lagi ya, saudara, entah sakit atau sehat, entah hidup atau mati, kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi saksi kemuliaan Allah. 弟兄姊妹们，再一次，我们或生或死，或病或健康，
我们的生命就是要去荣耀上 Kemudian 帝。 Yohanes menyatakan bahwa Yesus memang bukan hanya mengasihi Lazarus, tapi juga mengasihi Marta dan Maria. 然后在这里，约翰给我们写下来，耶稣不单单是爱拉撒路，他也爱马达并玛利亚。 Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 可是他听见了拉撒路病了，他在所居住的地方仍再住了2天。 Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. 弟兄姐妹们，上帝的时间不是我们的时间， Bijaksana Tuhan bukan bijaksana kita. 上帝的智慧不是我们的智慧。 Kita jangan memaksakan bijaksana kita terus suruh Tuhan ikut bijaksana kita. 我们不要强迫我们的自己的智慧，说这是上帝的智慧。 Kita yang harus dengan rendah hati memahami bijaksana Tuhan itu seperti apa. 我们必须谦卑的去了解上帝的智慧到底是什么。 Di situ kita melepas kendali, kita menyerahkan kendali kepada Kristus. 然后我们让耶稣自己控制掌管。 So, kalau saya membaca di dalam baik sejarah, di dalam kitab suci, saudara bisa terheran-heran dan terkaget-kaget ya, seperti seolah-olah betapa lambatnya Tuhan, seolah-olah ya. 当我们读历史，当我们读经的时候，我们有时候会惊讶，当我们看到上帝看起来是太慢。 Bangsa Israel itu di dalam penjajahan Mesir. 以色列国，这以色列民在这个埃及做奴隶的时候， Berapa lama saudara? 大概有多久？ 400 tahun ya. 有400年。 Saudara bisa bayangkan ya, saudara ada pergumulan, saudara berdoa, 400 tahun lagi baru dijawab. Saudara bisa bayangkan. 你们可以想象一下，我们有挣扎，有困难，我们祷告400年以后，上帝才应允。 400 tahun itu sudah tuh keturunan keberapa? Ya kalau punya keturunan lagi gitu misalnya. Kalaupun itu cucu keberapa sudah? Saya berdoanya kapan? Dijawabnya kapan? Begitu ya misalnya. 这个我们400年，我们已经有这个孙子到几代了，我们祷告几时，上帝应几时，这个是太长了。 Atau dulu di dalam zaman Hitler itu ya. Kenapa dia nggak mati waktu dia bayi aja? Gitu. Ini Siap. sadis ngomong seperti ini ya. 这个是很刻薄的话，可是我们也可以说，为什么希特勒那个时期，上帝没有使他在出生的时候就死了？ Tapi mungkin nggak terlalu sadis juga kalau saudara melihat apa yang dia lakukan. 其实，当我们看他手的作为，其实那句话也没有那么的刻薄。 Tapi tidak loh, ternyata dia lahir baik-baik, seperti ada pemeliharaan Tuhan, dia biasa menjadi besar, came to power dan sebagainya. Kita nggak bisa memahami bijaksana seperti itu. 可是事实上不是这样，他可以出生、长大、健康成长。我们不能了解上帝的智慧。 Pernah ada usaha asasinasi, itu pembunuhan Hitler, dan gagal. 有人试过要去刺杀、暗杀他，却失败了。 Kalau orang baik mau dibunuh gagal, ya kita puji Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan untuk orang-orang saleh. Ini Hitler, saudara, gagal dibunuh. 如果有人要去暗杀好人，他失败，我们会庆祝高兴。可是这个是暗杀希特勒，却失败了。 Setelah asasinasi gagal itu Hitler semakin confidence bahwa dia betul-betul kayak seperti dewa, seperti nggak bisa mati gitu. Setelah kegagalan asasinasi itu, dia percaya mitos itu. 暗杀失败以后呢，希特勒好像相信一个神话，他好像觉得他像神一样不能死。 Makin rusak, makin kacau, makin gelap kehidupannya. 更糟糕、更败坏、更黑暗。 Dan Tuhan masih memberikan waktu untuk dia. 可是上帝好像不断的给他时间， Kita sulit ya memahami bijaksana yang seperti ini. 我们很难去了解这样的一个智慧。 Kita maunya adalah setiap kali ada persoalan, kita berdoa, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab, langsung Tuhan jawab, langsung Tuhan selesaikan. 我们要的是，我们祷告，我们有困难，上帝马上成全，马上应允，马上解决。 Saudara, kalau di sini ada orang tua, saudara punya anak kan ya. 我们在这里很多都是做父母的，我们有孩子。 Ke anak ada persoalan, saudara selalu langsung selesaikan, selalu kasih yang dia mau, selalu langsung gitu. Ya itulah, saudara bikin anak itu rusak pasti. 我们孩子有问题，我们马上解决，马上解决，马上回答他，这是败坏孩子。 Bahkan di dalam teori sekuler pun ada istilah namanya delayed gratification, nggak tahu terjemahannya apa. 甚至在这个世俗的学问以内，他们也有说这个延迟的这个奖赏。 Misalnya anak minta apa ya, saudara bilang tunggu dulu, gitu. Tunggu ya, 3 jam lagi gitu. Atau besok papa belikan gitu. Itu namanya delayed gratification. 比如说，当一个孩子说他要一件事情的时候，你就不要说你直接给他，你说你明天给他，这是所谓的延迟的奖赏， Supaya dia belajar self control di dalam kehidupannya. 使他在生命当中可以学习自我控制， Supaya dia nggak langsung dapat immediate pleasure gitu ya. 使他没有找到及时马上的一种 Ada 欢乐。
ada eksperimen menarik sudah dilakukan pada anak-anak kecil, ditaruh satu ruangan gitu yang langsung dikasih makanan atau apa gitu, terus dinilai kira-kira masa depannya bakal seperti apa gitu. Misalnya ada makanan yang langsung dihabisin gitu ya. 他们有一个试验，就是对小孩子把这些小孩子放在一个房间以内，然后给他们吃药，看他们他们几时会忍耐，多久可以忍耐，他们几时会马上把那个食物吃了。 Intinya saya di dalam eksperimen itu terus kemudian menyatakan anak-anak yang nggak bisa ada delayed gratification, yang maunya langsung pokoknya immediate enjoyment, itulah anak-anak yang akan nggak berhasil kehidupannya gitu. 他们实验的这个结论的中心就是说，那些不能没有自我控制的小孩子，他们要马上有奖赏，他们马上去吃，这些孩子最后就不成功。 Dan di dalam bijaksana dunia saja dunia mengerti saya konsep seperti ini gitu. 连世界中从他们的角度，他们也了解这个原则。 Lalu kita sebagai orang Kristen ya, Allah itu adalah Bapa kita, tapi kita ada kesulitan, ada pergumulan. Minta Tuhan harus langsung selesaikan. Kita ini spoiled atau apa sih sebetulnya? Dunia pun nggak spoiled kayak begini loh saya. Dunia pun nggak jatuh di dalam kesalahan ini. 我们身为基督徒，我们身为上帝的儿女，上帝是我们的父。当我们面对困难的时候，我们要父马上解决我们的问题。我们好像被宠坏的孩子，连世界的人都不是这样想的。 Dalam bagian-bagian tertentu saya, dunia bisa lebih aktivitas daripada orang-orang Kristen, itu betul-betul keterlaluan deh. 在某一些方面，世人可以比基督徒更加的符合圣经，这个是太过离谱的事情。 Ya dengan rendah hati kita mesti tetap mengatakan memang kita nggak mengerti sepenuhnya bijaksana Tuhan, tapi kita mesti belajar untuk taat dan menanti Tuhan. 我们要谦卑的说，我们不能完全了解上帝的旨意，我们要忍耐着去顺服。 Tapi setelah itu terus kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 然后呢，耶稣就对门徒说：“我们再往犹太去吧。” Wah, murid-muridnya langsung berespons kaget berkata kepada Rabi, baru-baru ini kan orang Yahudi mencoba melempari engkau, sekarang kita mau balik lagi ke sana. 在这里，门徒好像很惊讶，他们说：“拉比，犹太人进来要拿石头打你，现在我们要回到那边去。” Ini wajar juga saya perkataan seperti ini ya. 其实他们所说的话是很合理的， Soalnya mereka mau mengatakan nggak ada tempat pelayanan lain apa harus balik ke sana lagi gitu. 他们好像似乎说没有其他服侍的地方吗？我们要回到犹太那边。 Kita balik lagi ke sana bisa mati loh dilempari batu. Mau balik ke sana, bener mau balik ke sana. 如果我们回到犹太那边，有可能我们会被石头打死。我们真的要回去吗？ Sudah perhatikan jawaban dari Yesus. 我们要注意耶稣的回答。 Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? 白日不是有12小时吗？ Saya pikir nggak salah ini, bukan 24 jam ya satu hari. Kitab katanya nggak ada salahnya. Bagian ini salah ini. 我们有可能会读圣经不是无误的吗？为什么我们一天有24个小时？为什么耶稣说白日只有12个小时呢？ Atau jangan-jangan dulu di dalam zaman Yesus hitungannya 1 jam itu sama dengan 120 menit kali maksudnya. 有可能以前耶稣的时代，1个小时就是120分钟。 Orang Yahudi menghitung satu hari itu 12 jam. Maksudnya apa saya? Itu adalah dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu 12 jam. 犹太人把一天当成12个小时，是因为日出跟日落就是12个 Di 小时。 dalam 12 jam yang disebut siang itu orang bisa bekerja. 12 jam berikutnya, jam 6 malam sampai jam 6 pagi, itu namanya malam dan orang nggak bisa ngapa-ngapain. 有太阳有光的时间就是12个小时，就是人可以工作的时间。晚上从6点傍晚到6点早上是黑暗，是我们无法工作的时间。 Maka kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk bekerja, ya 12 jam selagi masih siang itu. 这表示我们工作的时间只有单单在那个12个小时的白日以内。 Saudara ingat ada perkataan selagi masih siang ya, bekerjalah, akan datang malam di mana orang tidak bisa bekerja lagi. 我们记得有句话说：“趁白日你们要工作，黑夜会来临，使你们不能再去工作。” Karena itu juga di sini waktu dikatakan 12 jam setelah itu Yesus segera menyambung, siapa yang berjalan pada siang hari, ya, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jangan lupa, Yesuslah terang dunia itu. 耶稣在这里继续说：“人在白日走路就不致跌倒，因为看见这世上的光。”我们要记得，耶稣就是世上的光。 Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. 若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。 Apa sih yang mau dikatakan oleh Yesus di sini? 其实，在这里，耶稣要表达的到底是什么？ Di dalam satu hari itu ada 12 jam. Ini ada siang, ini kesempatan untuk kita bekerja. 在一天有12个小时，是我们工作的一个机会。 Nah, apa 12 jam itu siang di dalam pengertian rohani siang, yaitu selama Yesus ada di sana, itulah siang.
属灵的白日的意思到底是什么？我们属灵的意思就是耶稣就是那个光，由耶稣就我们可以去工作。 Orang yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, tapi celakalah orang yang berjalan pada malam hari yang nggak ada terang, itu kakinya terantuk. 人走在白日走路就不跌倒，可是那些在黑暗里走路，他们必跌倒，他们有祸了。 Sebetulnya apa sih mau dikatakan Yesus? 其实耶稣想要说什么？ Dia bilang kita mau kembali ke Yudea. 他好像是说我们要回到犹太去。 Kamu takut di Yudea itu gelap begitu ya? Ada orang-orang yang melawan kita, itu tempat kegelapan, tempat kematian atau apa? Kamu takut? 你怕犹太的黑暗吗？你怕在那边有人用石头打死你吗？ Yesus mau datang ke Yudea itu berarti di Yudea siang. 如果耶稣要到犹太去，就表示犹太就是光。 Kemana Yesus berada, di situ tempat langsung jadi siang, itu berarti kesempatan bekerja bersama dengan Yesus. 耶稣在哪里，那里就是光，就是我们工作的时机。 Saya setiap kali merenungkan bagian ini bukan pertama kalinya ya. Saya ingat keadaan Indonesia ini sampai kapan ya kita gini terus. 我每次默想着这段经文，我们会常常想，我们印尼会到几时有这样的状况？ Saudara bisa datang ibadah, nggak ada orang memukuli saudara kan? Nggak ada taruhan nyawa kan? Datang ke sini nggak ada toh? 我们不用牺牲我们的生命，我们现在也可以自由来到这里敬拜。我们没有人会殴打你。 Siapa yang di sini pernah memberitakan Injil kepada orang belum percaya terus saudara kena tusuk pisau? Belum kan? Nggak ada kan di sini kan? Ini orang Indonesia kan ramah kan? 我们在这里，我们这些人哪里有一个去传福音，然后有人用刀来刺你？在印尼没有。 Sampai kapan saya keadaan seperti ini? Saudara pikir akan gini terus? Atau Kese- bahkan makin lama makin ramah gitu ya? 可是我们可以有这样的自由，有这样的享受到几时呢？或者我们以为人会越来越对我们更加热心吗？ Saya bukan menakut-nakuti saudara, bukan. 我不是在这里要恐吓大 Ini 家， juga perkataan untuk kita semua termasuk untuk saya. 可是这也是对我自己所说的话。 Tapi mungkin nggak suatu saat keadaan berubah, lalu kita mengalami penganiayaan seperti orang-orang Kristen di Cina. Mungkin saja kalau Tuhan mengendaki. 是不是我们的印尼在状况会改变？我们会像在中国的基督徒也受逼迫，这是很有可能的。 Pernah bicara kepada saudara kan ya, ada satu masa di mana dibangkitkan orang seperti John Sung, Andrew G, lalu siapa lagi tuh, Wah Mintao dan sebagainya. 我们曾经说过，在中国上帝有曾经兴起宋尚节、王明道、姬志文等等这些人物， Seperti waktu siang. 这好像是白日的时间。 Setelah itu apa? Setelah itu komunisme masuk. 那之后呢，就是共产党进入中国， Redup luar biasa. 就充满黑暗。 Yaitu saya namanya Kairos 12 jam ini. 12 jam. 那就是所谓12个小时的时刻。 Yesus seolah menantang mereka, kamu mau cari aman takut dilempari batu. Ya di sini terus ya nggak apa-apa, tapi di sini sih nggak ada terang. Saya Yes. mau ke Yudea. 耶稣好像跟他们说：“你们要寻求安全吗？你们不要牺牲自己，不要被石头打死吗？你以为在这里是光吗？你待在这里吧。可是我是光，我会去犹太去那边。 Either kita ikut Yesus, di mana di situ menjadi terang, ya dan ada resiko memang bisa dilempari batu. 如果不是我们跟着耶稣，我们会面对这样的风险，用被石头打死。 Atau kita tinggal di satu tempat yang kelihatan aman, nggak ada batunya dan sebagainya, nggak ada penganiayaan. Tapi sebenarnya Yesus juga nggak ada di sana. 或者我们待在一个看起来很安全的地方，其实耶稣不在那边。 Saya ada pengalaman melayani di satu gereja, saya kelihatan seperti kayak persekutuan baik sekali, kayak orang saling mengasihi satu dengan yang lain. 我曾经有一个经验，在一个教会服侍，他们的团契看起来很热心、很温暖， Tapi ternyata itu bukan persekutuan yang di dalam Kristus. 可是其实那不是在主内的一个团契。 Ini persekutuan yang dibangun berdasarkan cinta kasih manusia. Ya, saya ada jasa sama situ, situ ada jasa sama sini, saling ada jasa dan sebagainya. Ini persekutuan saling sungkan satu dengan yang lain karena saling berutang budi. 所以他们就是好像有对其他人有功劳，曾经对其他人做着某件事情，好像有亏欠感，然后这样还来还去的这样的一个团契。 Kita di Chinese philosophy juga rada rentan deh, di dalam cara pikir seperti ini ya. 我们中国哲学以内也是常常做这样的事情。 Dalam Chinese philosophy itu take and give itu kuat sekali. Saudara nggak boleh lupa siapa yang menolong saudara. Gitu. 我们吃与受在中国哲学概念呢是很重要，我们不能忘记谁曾经给了我们什么。 Saya percaya itu budaya yang baik. Memang betul juga kita jangan lupa siapa yang pernah tolong kita gitu ya. 我相信这个是一个好的文化，我相信我们不能去忘记谁曾经对我们好的 Tapi。kalau saudara saking berasa berhutangnya sampai saudara nggak berani menegur suatu orang yang pernah menghutangi dan punya jasa terhadap saudara,
saudara nggak berani menegur, nah di sini mulai terjadi ujiannya. 可是到了一个地步，我们不敢去责备那曾经帮助过我们的人，我觉 Saudara, 得这个是一个问题了。 saudara sungkan menyatakan kebenaran kepada orang yang ya dia anggap saudara berutang kepada dia. Akhirnya ya udah, kalau gini kita nggak usah bicara kebenaran, kita terus di dalam persekutuan yang adem ayem aja kayak begini. 我觉得，我有可能当我们觉得我们这个欠他的，我们不能去责备他，所以我们把他算着当成过去的，然后在这样的团契不断的生活，就这样算了。 Tapi begitu kebenaran diberitakan, ya, lalu terus kemudian itu kena di dalam kelemahannya orang, tersinggung, terluka dan sebagainya. Nah inilah baru kita menguji, benar nggak ini persekutuan di dalam Kristus, atau cuma persekutuan humanisme sebetulnya. 可是当这个真理表现出来的时候，当人觉得他们被指控的时候，他们反对的时候，在这里才是有真正的考验。 Ini ibaratnya saya baik kepadamu selama kamu baik kepada saya dan jangan pernah menyakiti saya. Kalau kamu menyakiti saya, kita nggak ngomong persekutuan lagi. 在之前的那种概念呢，就是说我对你好，你对我好，你不用去责怪我、责备我，所以你不要提起我的错误，我们就在这样的关系不断的活下去。 Sudah, apakah itu gereja? Apakah itu persekutuan 那 di 是不 dalam 是教会 Kristus?？那是不是在耶稣的团契呢？ Ya bukan. 那肯定不是， Itu cuma perkumpulan manusia-manusia saja yang lagi kumpul pada hari Minggu. 那只是单单是人与人在主日的一个聚会聚集。 Yang sebetulnya juga nggak tertarik untuk dengar firman Tuhan. 他们也对上帝的真理完全毫无兴趣。 Yang datang bareng-bareng karena ada perasaan saling hutang menghutang satu dengan yang lain. Ya udahlah kita ketemu pada hari Minggu. 他们就是彼此有这样的亏欠感，然后他们说：“哦，我们在主日见面就聚集就好了。” Nah, untuk apa berada di satu tempat ya yang nggak ada batu, nggak ada lemparan batu, tapi sebenarnya tempat itu redup dan Tuhan sendiri nggak ada di sana sebetulnya. 我们是否需要在一个没有上帝的地方聚集？ Demikian perkataannya ayat 11, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. 在11节，耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。” Kemudian murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan jika ia tertidur, ia akan sembuh. 门徒却说：“主啊，他若睡了，就必好了。” Sebetulnya Yesus pakai istilah tidur di sini ya. Ini mau bicara bahwa Lazarus itu mati gitu. 其实在这里，耶稣用“睡”的这个词汇是想要表达拉撒路已经死了。 Vocabulary ini saya sebetulnya bukan originally Yesus, bukan. 这样的选择词汇呢，不是耶稣原来用的，不是耶稣从一开始才用的一个词汇。 Di dalam agama kepercayaan Yahudi itu orang mati seringkali disebut dengan orang yang tidur. Memang tidurnya nggak bangun-bangun lagi. 可是，在犹太宗教呢，他们常常说那些已经死的人睡，因为他们就是长睡。 Jadi waktu Yesus mengatakan Lazarus saudara kita telah tertidur, aku pergi ke sana membangunkan. Itu maksudnya dia bilang Lazarus itu mati dan saya akan datang membangkitkan dia. Itu maksudnya Yesus. 当耶稣说我们的朋友拉撒路睡了，我要去叫醒他，他想要表达的意思就是我们的朋友拉撒路死了，现在我要使他复活。 Tapi murid-murid ini pikir, ya ini apa sih? Kita datang ke sana cuma bangunin dia tidur siang gitu. Dan kita bisa mati gara-gara dilempar batu. Cuma membangunin si Lazarus ini anak manja atau apa sih? Dia nggak punya weker, nggak ada alarm, terus dua perempuan itu gunanya apa? Kenapa mereka nggak bisa bangunin Lazarus sampai kita mesti dilempari batu? Cuma sekedar, Lazarus, ayo bangun, sudah waktunya minum susu atau apa gitu ya. Ini apa-apaan kayak begini? Mereka sulit sekali menerima perkataan Kristus. 在这里，那些门徒很难去接受耶稣的话，好像他们似乎说，这个如果拉撒路是睡了，他是睡午觉，我们干嘛要去面对这样大的风险，被石头打死，只是去叫醒他？那个两个姐妹做什么？她们也可以去叫醒他，为什么我们要牺牲我们自己，单单去叫醒拉撒路呢？ Lagi pula Yesus tadi juga mengatakan penyakitnya nggak akan membawa kepada kematian. Mereka mungkin pikir-pikir bahasa modern. Sakit apa sih Lazarus itu? Pilek kali ya? Atau panu kali jangan-jangan gitu ya. Panu ya nggak mungkin mati lah ya. Kalau orang kena panu mati itu kayak keterlaluan. Sudah biarin dia ntar sembuh sendiri gitu. Dia tidur perlu istirahat. Mungkin fever kali, fever ringan, demam. Ya nanti dia setelah bangun ya dia sembuh. Itu yang 更何 dikatakan 况 mereka. 刚才耶稣说这个病不会导致他死，这些门徒有可能会想，他拉撒路其实生什么病？是不是发烧？是不是感冒？如果这些病他一睡觉起来就可以康复了，干嘛我们要去叫醒他呢？
Yesus kemudian menjelaskan maksud Yesus itu tertidur dalam arti mati, demikian Yohanes menjelaskannya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. 在这里，耶稣就明明的告诉他们说：“拉撒路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。 Belajar percaya apa, saya? 相信什么？ Yaitu belajar percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. 相信耶稣的的确确是复活与生 Di 命， dalam Yesus mengalir kuasa kebangkitan dan kuasa kehidupan itu. 在耶稣里有这个复活生命的能力， Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi kepada Lazarus yang mati itu. 这是为什么耶稣带这些门徒带他们去见这些拉撒路。 Sudah perhatikan ya prinsip ini. Orang yang di dalam kehidupan itu ada kehidupan. Dia berani mendatangi kematian. 你们要学这个原则：一个人如果他里面有生命，他敢面对死亡； Orang yang di dalam hidupnya itu ada terang. Dia berani mendatangi kegelapan. 如果一个人在生命有光，他敢面对进入到黑暗。 Kalau kita nggak ada kehidupan, ya itu wajar kita takut kepada kematian. 如果我们生命没有光，我们怕死是理所当然的。 Kalau kita nggak ada terang, ya itu kita wajar hidup takut dengan kegelapan. 如果我们生命没有光，我们怕黑暗也是理所当然。 Tapi kalau orang di dalam hidupnya ada terang, ada kehidupan, dia nggak perlu takut dengan kegelapan, dia nggak perlu takut dengan kematian. 可是如果我们有光有生命，我们不需要怕死亡，不需要去怕黑暗。 Coba perhatikan ya, di dalam kehidupan Yesus, dia nggak takut kepada orang-orang berdosa, bukan kan? Yesus menghampiri orang-orang berdosa kan? Meskipun bukan dengan menghampiri terus turut berdosa di dalam keberdosaan mereka, tidak. Tapi Yesus menghampiri orang-orang berdosa. 我们可以看耶稣生命当中，他去这些与罪人接触，以及他见面，他不怕这些罪人。可是他不是跟这些罪人见面，然后他自己也犯罪，不是这样子。 Saudara perhatikan di dalam Alkitab, siapa yang nggak bisa bergaul dengan orang berdosa? Orang-orang Farisi yang congkak itu. 你们看圣经，谁不能与罪人接触呢？就是那些骄傲的法利赛人。 Kalau saudara betul-betul satu kehidupan yang saleh yang sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara bisa bergaul dengan orang berdosa yang paling berdosa dan paling bobrok seperti Yesus Kristus. 如果我们真的是所谓的圣人，我们有上帝的带领的话，我们真的可以像耶稣一样，跟那些犯罪最大的人与他们一起。 Kalau saudara bisanya cuma bergaul dengan orang-orang yang saleh yang lain, jangan-jangan iman saudara itu memang masih kanak-kanak atau lebih parah lagi, mungkin saudara juga belum lahir baru. 如果我们只是单单可以与那些虔诚的人一起的话，有可能我们的信仰是很肤浅，或者我们有可能还没有重生。 Saudara sendiri perlu terang daripada orang lain gitu dalam hal ini, karena gak ada terang sendirinya. 因为我们自己本身没有光，我们需要其他人的光。 Saudara melihat ya paradoks ini ya. Yesus itu kekudusannya sempurna, bukan kekudusan pas-pasan seperti orang-orang Farisi. Makanya dia bisa masuk ke dalam tempat yang paling kotor. 在这里我们可以看一个反合性的原则，耶稣就是那完全的圣洁，不像那些法利赛人。之所以这样，他可以与罪人一起。 Kalau kehidupan kita itu betul-betul melimpah dengan sukacita, kalau saudara betul-betul hidup di dalam segala kelimpahan rohani, kita bisa masuk ke dalam keadaan yang paling gelap, paling duka cita, dan paling miskin rohani. 如果我们真的是有很丰富的灵命的话，我们可以跟那些灵命最缺乏的人一起跟他们接触。 Fakta bahwa kita itu sulit sekali masuk ke sana ya. Sulit kita memberitakan Injil, sulit kita ngomong dengan orang, itu menyatakan bahwa kesalahan kita ini masih sangat pas-pasan. 可是我们不能对那些人一起，不能对这些罪人，对他们传福音的事实证明我们的灵命是很缺乏的。 Yesus bilang, marilah kita pergi sekarang kepadanya. 耶稣说：“现在我们去他那里吧， Kita datang ke tempat yang gelap itu, yang bisa ada lemparan batu itu. 我们去那黑暗的地方，有可能被石头打死的地方。 Kita pergi di tempat di mana ada kematian itu, bau busuk itu. Mari kita datang ke sana. 我们去充满死亡、有这个臭味的地方。” Terakhir saya, Thomas yang disebut Didimus, dia berkata kepada teman-teman, yaitu murid-muridnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. 多马又称为第一图马，他最后说对门徒说：“我们也去和他同死。” So, bagaimana kita mengerti kalimat ini? 我们如何去了解这句话呢？ Saya percaya kita menafsir salah kalau kita pikir ini adalah kalimat sinis dan sarkastik. 我觉得，如果我们把它当成一个讽刺的话，我们的了解是错的。 Ini bukan kalimat seolah-olah yang keluar daripada kekesalan hati sudah buat sama
Yesus gitu ya misalnya, ini guru kita ini konyol juga ternyata gitu. 他不是从一个很不耐烦，觉得他们的拉比是很荒谬这样的情感发出来的一句话。 Sudah dikasih tahu kalau balik ke sana bisa ada rajam batu, malah tetap nekat lagi ke sana. 已经跟他说在那边有可能被石头打死，他现在也要拿这个风险。 Ditambah lagi inilah kesulitan orang yang nggak nikah dan belum punya anak bisa nekat kayak gini. 然后又继续说，你看这个是没有结婚、没有孩子的一个人的困难。 Terus bilang di dalam hati, ya udah kalau guru kita kayak gini, ya udah kita juga nekat juga. Memangnya siapa yang takut gitu kan? 然后他有可能在心里说，我们的拉比那么拼命，那我们也要那么拼命。 Guru kita ngajak mati konyol, ya oke, kita juga oke kok mati konyol. Sinis gitu loh, sarkastik. 拉比要我们枉然的死，好，我们也现在也枉然的死，这个是一个很讽刺的话。 Ini seperti kayak orang tua kalau nggak berhasil kasih tahu anak ya udah lu nggak usah belajar aja sekalian gitu misalnya, itu kan kalimat sinis sarkastik ya. Lu nggak usah pulang sekalian gitu kan ya. Kan maksudnya bukan itu gitu. Maksudnya pulang lah, tapi kalimat sinis lu nggak usah pulang, nggak usah belajar. Sudah berhenti aja sekolah sekalian begitu kan. 这好像父母对孩子说：“你干脆不上学好了，你干脆不读书，你干脆不回家好了。”这个是一个讽刺的话。 Ya itu kira-kira Thomas. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama. Mati aja, kita mati aja bersama dengan dia. Orang ini memang konyol, ya udah kita mati juga bareng orang konyol ini. 所以多 Sudah 马 kadung ikut dia soalnya gitu. 多马在这里好像就是说，我们就跟着他枉然死吧，就干脆跟他一起拼命吧。 Bukan itu, bukan itu maksudnya. 可是这样讽刺的概念的了解是错误的，不是这样子的。 Karena saudara perhatikan ya, penulis Injil ini Yohanes nggak memberikan keterangan seperti itu. Nggak ada keterangan misalnya ya, setelah ayat ini muncul terus dikatakan, tetapi Thomas mengatakan hal itu dari kekesalan hatinya atau dari ketidakpercayaannya. Nggak ada kalimat itu, nggak ada. 可是约翰他写福音的时候呢，他没有这样的概念，因为这句话以后呢，约翰没有解释说多马是从他的这个心愁苦去说这句话的。 Berarti kalimat ini kita mesti terima sebagai satu kalimat yang sincere keluar daripada hatinya Thomas. 这表示呢，我们要把多马所说的话看为一个很诚恳从他心里说出来的一句话。 Kalimat ini sebetulnya adalah kalimat profetik, kalimat profetis. 这句话其实是有预表性的一句话。 Itu Thomas mengatakan kalimat ini, dia mau mengatakan bahwa murid-murid yang mengikut Kristus itu akan mati martir seperti Kristus. 是一个好像有先知性的话，多马好像在这里要表示那些跟着耶稣的人，就是跟着耶稣死的人。 Saya percaya Thomas waktu mengatakan kalimat ini dia belum mengerti sepenuhnya kalimat ini apa artinya gitu ya. Masih mengantisipasi, dia nggak betul-betul mengerti apa yang dia katakan. 我相信当多马说出这句话的时候，他没有完全了解这句话的意义是有多深。 Tapi bahwa ini adalah kalimat yang menubuatkan bukan hanya dia, tapi juga murid-murid yang lain satu persatu akan mati bersama dengan Kristus. 可是这句话预表着他跟每一位门徒以后会面对的未来。 Sudah waktu kita merenungkan bagian Lazarus dibangkitkan, seringkali kita berpikir tentang kehidupan, kebangkitan dan sebagainya. 当我们常常默想拉撒路复活，就是想到复活、生命等等。 Justru kalau kita percaya Yesus itu adalah kehidupan, dia adalah kebangkitan, maka apa? Berarti kita berani mati bersama dengan dia. 可是相反的，其实如果我们说耶稣是生命，他是复活的话，这表示我们敢与他同死。 Memang kita, saudara dan saya, kita nggak tentu privilege untuk menjadi martir di dalam hal ini. 当然，我们有可能没有那种特权为主殉道。 Entah martir atau tidak, saudara dipanggil, saudara diajak, saudara diundang untuk menghidupi kehidupan yang menuju kepada kematian ini. 我们有没有为主殉道？我们每个人都有上帝的呼召来去活出这样的生命，与基督同死。 Kehidupan yang menyangkal diri, kehidupan yang mematikan manusia lama kita, menyalibkannya bersama dengan Kristus. 就是舍己抛弃我们旧人，把我们旧人钉在十字架的一个生命。 Sama seperti kita nggak bisa bicara kebangkitan kalau nggak ada kematian. 像我们也不能，如果没有死亡，我们也不能谈到复活。 Sebaliknya juga ya, kalau kita percaya Yesus itu adalah kebangkitan, dia adalah kehidupan, maka mari kita berani menuju kematian. 相反的，当我们承认耶稣是生命，耶稣是复活的话，让我们有这样的勇气来进入死亡。 Orang yang kehidupannya dikuduskan oleh Tuhan, dia berani masuk ke dalam tempat yang tidak kudus. 那些上帝使他洁净的人，
他敢进入到那些不洁净的地方。 Orang yang di dalam dirinya ada terang yang dia terima dari Kristus, dia berani masuk ke dalam tempat yang gelap. 那些在生命里面有光的人，他敢进入到黑暗的地方。 Dan sekali lagi, orang yang percaya, yang memiliki kehidupan yang dia terima dari Kristus, dia berani untuk menjalani kehidupan yang the art of dying, itu bagaimana seni mematikan diri. 所以我们可以说，那些相信他已经从耶稣接受生命的人，他也会学习如何的去与耶稣死。 Kiranya Tuhan nolong kita semua. 愿上帝帮助我们每一位。 Kita masuk di dalam doa, minta Pak Ruben untuk menutup. 我会为大家祷告。Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami berterima kasih Kau sudah berbicara kepada kami melalui perikop ini. Kiranya Kau yang terus mengampuni kami Tuhan, karena Engkau adalah terang, Engkau adalah hidup. Tapi seringkali kami tidak menghidupinya. Kami masih menghidupi diri kami sendiri yang penuh dengan kegelapan, yang hanya menuju kepada kematian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau yang terus menambahkan iman kepada kami, membukakan hati kami, membukakan mata kami, untuk melihat betapa besar karya-Mu, betapa besar kasih-Mu, dan dengan cinta kasih, dengan visi yang demikian, bisa terus memenuhi kami, bisa terus menerangi kami, dan memimpin kami untuk bersaksi di dalam dunia ini yang gelap, yang butuh terang dari Engkau, yang butuh kehidupan dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau yang membangkit kami ya Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja yang percaya, yang mengaku di seluruh dunia, kita mengatakan iman kepercayaan kita. 会众，我们一起站起来，我们以普世教会来去攻读我们的信仰。 Aku 我信 percaya 上帝 kepada Allah 全能 Bapa 的 yang Maha 父， Kuasa, 创造 pencipta 天地的 langit 主 dan。 我 dan 信我 kepada 主耶 Yesus 稣基督， Kristus, 上 Anak 帝 yang 的 tunggal 独生 Tuhan 子， kita, 因 yang 圣灵 dikandung 感 dari 孕， Roh Kudus, 我 lahir 童 dari 贞尼玛 perawan 利亚 Maria, 所生， yang 在 menderita 本丢比 sengsara 拉 di 多手 bawah 下受 pemerintahan 难， Pontius 被钉于 Pilatus, 十字架， disalibkan 受死 mati dan 埋葬， dikuburkan 将 turun 在 ke 阴 dalam 间， kerajaan 第 maut. 三天从 Pada 死 hari 里 yang 中复 ketiga, 活升 bangkit 天， pula dari 坐 antara 在 orang 全能 mati, 父上帝的右 naik ke 边， sorga, duduk 将 di 来会 sebelah 从那 kanan 里 Allah 降临，审 Bapa 判 yang Maha 活人 Kuasa. 世人。 Dan dari 我 sana 信 ia 圣 akan 灵， datang untuk 我信 menghakimi 圣而 orang 公 yang 的 hidup 教 dan 会， yang mati. 我 Aku 信 percaya 身体 kepada Roh 相通， Kudus, gereja yang 我 kudus 信 dan 罪的 am, 赦免， persekutuan orang 我 kudus, 信身体复 pengampunan 活， dosa, 我 kebangkitan 信 tubuh 永 dan 生。 hidup yang kekal. Amin. Silakan.